Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Sihat? Alhamdulillah Ustazah dapat lagi bersama dengan anak-anak semua untuk kelas maya kita, kelas PDPR, Tasawuf Islam, KSSM tingkatan 4 dengan tajuk baharu iaitu pelajaran 12 hiburan menurut Islam. Okey. Dan anak-anak untuk tajuk ini merupakan tajuk pelajaran 12 ini adalah tajuk kedua terakhir untuk Tasawuf Islam tingkatan 4. Ya, kita ada 13 tajuk kesemuanya dan alhamdulillah kita dapat belajar tentang hiburan dalam tasawuf Islam ini dan mungkin dapat mengubah sudut pandang kita tentang hiburan ya. Jadi sebelum ini mungkin pandangan kita tentang hiburan berbeza selepas daripada kita belajar tentang tasawuf Islam ini dan kita mengetahui sebenarnya bagaimana pandangan Islam tentang hiburan. Jadi apa yang boleh dan apa yang tak boleh dalam hiburan ini. Jadi alhamdulillah kita dapat belajar dalam tasawuf ini. Syukur banyak-banyak dengan Allah. Baik anak-anak, untuk permulaan seperti biasalah, untuk permulaan setiap tajuk kita akan mulakan konsep. Dan konsep ini ialah konsep hiburan menurut Islam, apa yang sepatutnya kita tahu tentang hiburan dalam Islam. Jadi untuk tajuk konsep ini, anak-anak seperti biasa mendahului ialah dengan maksud. Apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan hiburan dalam Islam ini. So hiburan dalam Islam adalah sesuatu yang dapat menghiburkan ataupun mengembirakan hati seseorang yang selari dengan kehendak syarak. Jadi daripada maksud tu kita boleh faham keyword untuk hiburan ini menurut Islam ini adalah sesuatu yang menghiburkan kita, sesuatu yang menggembirakan kita, hati kita. Tapi apa yang menggembirakan, apa yang menghiburkan tadi mesti bertepatan ataupun selari dengan kehendak agama kita. So bila tidak selari, bermakna itu bukan hiburan lah yang dibenarkan dalam Islam. Walaupun kita gembira, tapi sebenarnya gembira kita itu mungkin ada berlaku salah dari sudut agama. Hilanglah keberkatan dari sudut menghiburkan diri kat situ sebab melanggar ketentuan yang telah digariskan oleh agama kita. Baik, itu sebenarnya konsep tu dah kena faham betul-betul apa yang menghiburkan, apa yang menggembirakan kita, hati kita. Tapi kalau tak kena dengan agama kita, maka itu bukan hiburan menurut Islam. Baik, seterusnya ialah dalil hiburan dalam Islam ini. Okay, di mana sumbernya, betul ke hiburan dalam Islam ini dibenarkan? So bila kita bercakap tentang satu-satu perkara, kita pasti merujuk dua sumber utama kita iaitu Al-Quran dan Hadis. Biasanya sumber pertama ialah Al-Quran, tapi untuk hiburan ini kita membawa sumber kedua iaitu hadis Nabi SAW. Yang mana hadis Nabi SAW yang maksudnya ialah aku telah diziarahi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu di rumahku. Ketika itu di sampingku ada dua orang gadis hamba daripada golongan Ansar sedang mendendangkan syair golongan Ansar pada hari Bu'ath. Hari Bu'ath, hari kebesaran, hari raya bagi masyarakat Ansar ataupun golongan Ansar ini. Aisyah radhiyallahu anhu berkata sebenarnya mereka berdua bukanlah penyanyi. Aisyah kata mereka bukan penyanyi. Tapi mereka ni gembira, so mereka mendendangkan syair pada hari itu. Siapa mereka itu? Gadis daripada kalangan hamba. Kemudiannya Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar ni bapa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, patutkah ada nyanyian syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan pada hari raya pula, jadi Abu Bakar persoalkan, patut ke pada hari raya ni ada nyanyian? Nyanyian ni kan nyanyian syaitan, dikira sebagai nyanyian syaitan. Maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum tu kan ada hari raya dan inilah hari raya kita. Jadi dengan kata-kata Rasulullah itu, jadi menjadi sebagai sumber yang membolehkan para ulama mengatakan hiburan ini sebenarnya harus dalam Islam. Buktinya kenapa? Kerana Rasulullah membenarkan dua gadis tadi meneruskan dendangan syair tadi pada hari raya tersebut. Itu sebagai mengikut Dr. Yusuf Qadawi mengatakan
untuk membuktikan atau menunjukkan kepada orang-orang Yahudi di Madinah pada masa itu bahawa Islam dalam konteks Islam ini sebenarnya dia fleksibel dan dia ada toleransi, dia bukan terlalu rigid dan ketat. Maknanya ada hiburan yang dibenarkan apabila bertepatan dengan agama, dibenarkan saja, dan selagi tidak bercanggah dengan apa yang telah digariskan oleh agama kita, dibolehkan. Maka hukum hiburan dalam Islam berdasarkan hadis ini ialah harus dan boleh. Okay, seterusnya ialah untuk konsep jugalah, konsep hiburan menurut Islam. Sebenarnya apa yang kita, kalau kita nak kata itu hiburan menurut Islam, apa dasar dia, apa pegangan dia? Apa yang patut kita tahu? Kalau konsep ini ada beberapa perkara, ada 5 perkara. So 5 perkara ini kita perlu teliti untuk memastikan kalau kita berhibur kena tak dengan 5 konsep ini. Pertama ialah bertujuan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendidik jiwa. Maksudnya hiburan kita tu biarlah tujuannya lah untuk mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah maknanya dengan hiburan kita bawa diri kita dekat lagi kepada Allah. Lebih dekat kita dengan Allah, kita lebih rasa keagungan Allah, kehebatan Allah, dan dalam masa yang sama dapat didik jiwa kita ni untuk takut dengan Allah. Takut dengan Allah, kita mengharap dengan Allah, kita mengharapkan kasih sayang Allah. Maka begitu hiburan ini dibenarkanlah kalau ikut macam tu. Kalau kita betul-betul buat hiburan ini dengan tujuan untuk mengagungkan Allah, nak didik diri kita, maka dibenarkan. Maka itu hiburan sebenar dalam Islam. Contohnya Ustazah ingat lagu Demi Waktu kan, Bila Waktu ke Demi Waktu. Bila Waktu kot nyanyian kumpulan ungu dari negara seberang. Sangat sedap lagu dia sebab lagu dia tentang kematian. Jadi lirik dia pun sedap, alunan muzik dia pun sedap, sedap didengar. Maka rasa macam sayu hati ini bila mengingatkan yang kita semua akan mati. Anak-anak boleh dengar ataupun search dekat YouTube lah untuk dengar lagu ungu ni. Apa ni? Bila Waktu ke Demi Waktu, saya lupa dah. Ataupun kita juga boleh dengar alunan selawat kan, yang selalu didendangkan untuk majlis-majlis selawat, yang mana kelembutan, kesyahduan itu membawa kita rasa diri kita ni, jiwa kita ni rasa sayu dan rasa rindu sangat dengan Rasulullah sehingga boleh menitiskan air mata. Jadi itu membuktikan hiburan kalau benar-benar bertepatan dia mampu didik jiwa kita sebenarnya untuk mungkin cinta kepada Allah, takut dengan Allah, dan kemudian kita rasa cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan boleh membawa kita menjadi manusia yang lebih baik. Yang kedua, berhibur selari dengan kehendak syariat Islam. Maksudnya kita berhibur boleh tapi mesti mengikut peraturan yang telah digariskan. Contohnya, janganlah sampai mengagungkan manusia dalam lirik lagu ke dalam drama ke, terlalu mengagungkan manusia sehingga melupakan sebenarnya yang patut kita agungkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ataupun mungkin juga kita terlalu dalam hiburan itu ada pergaulan bebas, ada tidak menutup aurat, ada tabarruj, berlebihan dalam berhias, ada aksi-aksi yang tak sepatutnya, gairah mungkin, ada percakapan yang lucah. So benda-benda tu adalah hiburan yang tidak selari dengan kehendak syariat. Yang ketiga ialah meliputi aspek iman dan akhlak. So kita punya hiburan ini kena merangkum semua. Dia bukan nak jaga akhlak saja tapi mengabaikan akidah ataupun iman. Tapi bukan mengutamakan iman saja tetapi dia mesti merangkumi semua, iman dan juga akhlak. Jadi contohnya, kalau boleh hiburan ataupun apa-apa program berbentuk hiburan yang kita laksanakan, kita buat, mestilah menjaga akidah. Ataupun kalau contoh sezabak, kalau kita buat filem ataupun kita buat drama tapi kandungan mesej yang nak disampaikan itu seolah-olah nak memberitahu bahawa betapa Allah ini zalim, Allah ini kejam dengan hamba-Nya. Contoh kan, terlalu kata tidak adil contohnya kan, ada mungkin mesej yang nak disampaikan begitu, maka itu adalah tidak wajar lah. Jadi kita kena perhatikan adakah
hiburan yang kita nak bawa itu meliputi aspek iman dan juga akhlak. Mungkin juga hiburan yang kita bawa itu tidak menjaga dari sudut akhlak. Mungkin membawa lirik lagu yang membawa kepada syirik kepada Allah, membawa kepada mengajak manusia lain untuk berbuat maksiat seperti minum arak, seperti berzina dan sebagainya. Maka itu kita kena perhatikan. Maka bila kita melihat tiga perkara ini terlebih dahulu, maka sebenarnya itulah hiburan yang dikehendaki, yang tak orang kata tak lari ataupun tidak, yang perlu selari dengan kita dalam keadaan kita nak hiburkan diri kita, jiwa kita, hati kita, nak menggembirakan hati kita, mesti selari dengan inilah. Okay, kemudian hiburan sebagai memenuhi tuntutan fitrah manusia. Sememangnya anak-anak, fitrah kita ni memang kita suka kan kepada yang indah, yang bagus-bagus, yang sedap didengar, semua tu adalah fitrah. Contohnya, kita suka dengar bunyi alam. Ada orang suka dengar bunyi alam. Ada orang suka dengar bunyi ombak. Lepas tu air terjun. Kadang-kadang manusia ni subjektif dia punya suka tu. Tapi dalam konteks yang mana manusia ni memang suka yang best-best, yang indah-indah, yang sedap-sedap. Sama juga dengan hiburan ni. Ramai manusia kadang-kadang kalau kita perhatikan, kalau ibu yang nak tidurkan anak dia pun kena alunkan dulu. Kadang-kadang dengan alunkan zikir, alunkan mungkin lagu dulu-dulu, lagu-lagu alunan untuk tidur lah, boleh laju-laju ke apa ke, sehinggalah anak tu tertidur. Itu menunjukkan ada sebenarnya dalam diri kita ni suka kepada bentuk-bentuk hiburan yang macam gitu. Okay? Maka Islam ni dia tidak menyekat fitrah, tapi dia memandu fitrah kita tu ke jalan yang betul. Maka hiburan ini sebagai satu cara untuk memenuhi tuntutan fitrah kita. Dan yang terakhir, membangunkan potensi umat Islam dalam seni hiburan. Sebab Allah ni dia beri kelebihan kita dalam pelbagai bentuk. Ada orang dia punya kesedapan suara kan, ada orang dia punya kebolehan dari sudut melakonkan sesuatu. Lepas tu ada orang dia boleh mendeklamasikan sajak ke puisi ke. Maka dengan adanya kelebihan-kelebihan itu dapat bangunkan potensi umat Islam lah dalam pelbagai segi berkait dengan hiburan ini. Kalau kita perhatikan hiburan di Korea yang mana mempengaruhi kita, kebanyakan masyarakat kita, filem-filem dia yang kita tonton, nyanyian dan lagu dia yang kita dengar kan, kebanyakannya mempengaruhi golongan muda pada masa kini. Yang mana kalau kita tengok drama dia sehingga kesan, memberi kesan kepada masyarakat kita, ramai dalam kalangan masyarakat kita suka gaya hidup yang minimalis kan. Mungkin dari sudut kedudukan perabot, nak semua warna putih, estetik lah kita katakan, diambil daripada kononnya daripada filem-filem, drama-drama yang kita tengok melalui drama Korea ataupun filem Korea. Jadi kita terapkan dalam masyarakat kita, itu menunjukkan betapa besar pengaruh hiburan ini. Kalau benda baik yang kita bawa, kalau cerita yang baik tentang Islam yang kita bawa, maka baiklah Islam itu dipandang. Jadi itu tanggungjawab kita. Kalau kita boleh bawa Islam dalam bentuk hiburan, maka Alhamdulillah itu lebih baik. Sebab kita boleh bangunkan potensi umat Islam ini kalau kena dengan caranya. Mungkin boleh menjadi sumber pendapatan kita juga, boleh mengembangkan bakat dan juga meningkatkan ekonomi. Baik anak-anak, jelas Ustazah rasa terpanjang pula bahagian konsep ini. Walaupun kita teruskan dengan subtopik seterusnya ialah 3.4.2, iaitu adab dan etika dalam berhibur menurut Islam. So nak berhibur boleh, tapi ada adab-adabnya. So hari ini kita nak tahu apa adab ketika dan etika ketika berhibur. Okay. Pertama, hiburan yang kita ikuti ataupun kita dengar ke, kita tonton ke, ataupun kita buat program hiburan itu pastinya perlu meningkatkan keimanan kita. Kalau kita rasa hiburan yang kita ikuti itu tidak memberi kesan kepada keimanan kita, maka itu sudah tidak memenuhi adab dan etika lah. So kita kena pastikan hiburan yang kita ikuti itu meningkatkan keimanan kita, membawa kita rasa makin sayang dengan Allah, makin cinta dengan Allah, makin rasa kebesaran dan kehebatan Allah,
seperti lagu-lagu nasyid yang Ustazah kira mungkin anak-anak tak pastilah anak-anak tahu ataupun tidak, ya. Yang mana Ustazah selalu dengar tentang Sumayyah. Macam mana lagu Sumayyah dari kumpulan Hijaz itu nak menggambarkan tentang Sumayyah melalui lagu. Betapa hebatnya akidah yang ada pada Sumayyah, keimanan yang ada pada Sumayyah. Banyak lagu-lagu Khadijah, lagu Zinirah. Mungkin sebelum ni kita tak kenal pun Zinirah, tapi dengan lagu tadi kita nak tahu siapa Zinirah ini. Kan lagu Demi Waktu yang Ustazah, Demi Waktu ke Bila Waktu tu, kumpulan ungu tentang kematian, lagu Sesungguhnya, Raihan, banyaklah lagu yang membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menghasilkan karya hiburan yang asli. Adabnya ialah kita tak boleh plagiat ataupun kita tak boleh ciplak, kita tak boleh tiru karya orang lain dan mengatakan itu karya kita. Termasuklah mungkin lirik lagu kan, berlaku kan banyak isu yang mengatakan ini lirik lagu ciptaan dia tapi diambil oleh orang lain dan akhirnya lagu tu meletup, famous, terkenal, tapi sebenarnya hakikatnya plagiat ataupun ciplak sahaja daripada karya orang lain. So itu tidak kena dengan adab dan etika dalam hiburan. Yang ketiga ialah hiburan itu pastinya tidak bercanggah dengan syarak lah. Seperti yang Zazah bagi tahu tadi, yang bercanggah ni seperti hiburan yang langgar peraturan agama, seperti ada lirik lagu yang ajak kepada perkara mungkar, zina, pergaulan bebas, berzina, sanggup kerana sayang dengan seseorang, sanggup mengorbankan diri dia dengan berzina dan sebagainya. Ajak orang minum arak, ajak orang untuk dadah ke dan sebagainya lah, ataupun apa-apa yang membawa kepada syirik kepada Allah. So itu adalah hiburan yang bercanggah. Jadi bila ada yang bercanggah, maka kita tak boleh ikuti hiburan yang macam tu. Yang keempat, berhibur secara sederhana dan tidak melampaui batas. Jangan melampau sangat dengan hiburan. Sanggup beli tiket nak pergi konsert ni sampai 500 ribu semua semata-mata tak ada. Tu rasa macam bercanggah pula dengan syarak kan. Jadi kadang-kadang tak solat, meninggalkan solat, lewat solat semata-mata berhibur, main game sampai tak solat, tak tidur malam tu main games dan sebagainya. Ataupun kalau kita terlibat dengan senaman ataupun tarian yang kononnya menyihatkan kita tapi dibuat depan orang, tak kira lelaki ke, bercampur lelaki dan perempuan, maka itulah hiburan yang bertentangan. Maka bila kita melihat macam tu, tak perlulah join. Itu bukan hiburan yang kena dengan agama kita. Yang mana hiburan itu jelas bercanggah dengan agama dan tak boleh terlampau sangat. Melampaui batas ni maksudnya sehingga kita tak terlalu memerlukan hiburan ataupun hedonisme dipanggil istilahnya. Tak boleh, tak ada hiburan ni rasa macam tak boleh nak hidup. Sedangkan kebergantungan kita sebenarnya kepada Allah. Hiburannya lah selingan sahaja untuk kita rasa mungkin satu terapi mungkin untuk kita hiburkan sekejap diri kita mungkin penat ataupun stres, maka bolehlah kita berhibur sekejap, tapi itu pun tidak boleh melampau sehingga kita tak boleh hidup tanpa hiburan ataupun penuh dengan gambar artis dekat bilik. Itu melampau lah tu ya, terlalu mengagungkan manusia pula dekat situ. Yang kelima, hiburan yang berteraskan nilai akhlak Islam. Maksudnya apa? Dia tak lari daripada nilai-nilai akhlak Islam. Maksudnya teras ni mesti memandang dari sudut akhlak dulu. Kalau masa Ustazah belajar dulu, kalau pergi konsert nasyid lah, bukan konsert macam mana, konsert nasyid, mereka penganjur itu menyusun tempat duduk tu tak boleh bercampur lelaki dan perempuan, dalam keadaan tak boleh lah kata sampai menari-nari juga. Dengar je lah, kalau setakat dengar saja, tak boleh over dalam kita punya respon tu dan kalau perempuan kena menyanyi, kena bertepuk-tepuk apa semua, maka itu tidak berteraskan nilai akhlak Islam. Ada pergaulan bebas ke, maka itu tidak kena dengan adab dan etika hiburan dalam Islam. Kemudian yang ke-6,
nombor berlaku kesilapan dekat sini nombor 6, tiada unsur yang merosakkan akidah dan maksiat. Maksudnya anak-anak tidak ada unsur yang merosakkan akidah dan ada unsur maksiat dalam hiburan kita. Contohnya kalau kita buat teater ke, tak ada unsur-unsur pemujaan ke, mengagung-agungkan makhluk berbanding Allah Ta'ala, maka benda-benda itu adalah merosakkan akidah kita. Seolah-olah ada kuasa yang lebih hebat daripada Allah, maka itu tidak kena dengan adab dan etika hiburan, membawa kepada maksiat. Contohnya menormalisasikan pergaulan bebas ataupun pergaulan sejantina ataupun LGBT, maka itu juga lah menjurus kepada hiburan yang membawa kepada maksiat. Beberapa contoh lah untuk memudahkan anak-anak faham. Kemudian yang ketujuh, sentiasa memelihara ibadah wajib ketika berhibur. Sentiasa memelihara ibadah wajib ketika berhibur, iaitu anak-anak jangan sampai tinggal solat. Anak-anak janganlah sampai tak menutup aurat. Maka perkara-perkara tersebut kena jaga. Baru-baru ni ada isu 2-3 tahun lepas ke, yang mana wanita bertudung yang pergi konsert artis Korea sanggup dipeluk oleh artis Korea tu. Maka kena jaga benda-benda tu. Yang haram tetap haram dan jangan bercampur halal haram, dan dalam masa yang sama kena menjaga ibadah-ibadah yang wajib tadi ketika berhibur. Nak berhibur boleh tapi janganlah sampai meninggalkan solat, tidak membuka aurat dan sebagainya. Dan yang ke-8, tidak mengganggu atau menzalimi orang lain. Iaitu kita contoh kalau kita buat kenduri, lepas tu jemput band yang buat persembahan sehingga mengganggu jiran-jiran, pukul 2, pukul 3 pagi masih lagi berjoget, nari, lepas tu ada lagi muzik, ada lagi menyanyi, maka itu mengganggu dan menzalimi orang lain. Ataupun kita membuat program dalam bentuk jenaka yang melampau, ataupun kata-kata lucah yang keluar atau double meaning, maka itu mengganggu ataupun menzalimi orang lain sebenarnya. Maka itu kita kena perhatikan supaya kita tidak melanggar adab dan etika dalam berhibur. Okey anak-anak, seterusnya ialah 3.43, kepentingan adab dan etika berhibur menurut Islam. Apa pentingnya bila kita buat adab dan etika itu, apa yang bakal kita perolehi? Pertama ialah pastinya bila kita jaga hiburan kita tu nak yang kita meningkatkan iman kita sahaja, maka pastilah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kita mahu berhibur itu membawa kita makin dekat dengan Allah, dan bila kita mematuhi adab dan etika, pastinya insya-Allah membawa kita lebih yakin dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mengetahui batasan manusia dalam berhibur, yang mana kita tidak ada hiburan yang dalam Islam ni bebasnya atas dasar memenuhi fitrah, maka dibenarkan kita buat apa saja dalam berhibur. Tidak. So bila kita mematuhi adab dan etika itu menunjukkan ada adab, ada peraturan, ada batasan, ada had kepada manusia dalam kita berhibur ini. Tak boleh ada kebebasan mutlak. Maksudnya ada unsur-unsur yang menyebabkan hiburan tadi menjadi tak boleh, menjadi haram. Kemudian yang ketiga, menjaga jiwa dan maruah diri. Kita nak jiwa kita ni sentiasa bersih, sentiasa suci, tidak ada unsur-unsur yang merosakkan jiwa kita. Jiwa kita ni memang nak kepada Allah, nak kepada yang baik-baik, dan dalam masa yang sama turut menjaga maruah diri kita, supaya mungkin dengan hiburan tadi menyebabkan orang mendatangkan fitnah kepada kita, maka itu menunjukkan kita belum lagi memenuhi adab dan etika dalam hiburan. Tapi bila kita dah memenuhi adab dan etika hiburan menurut Islam ini, insya-Allah maruah diri kita juga akan terpelihara. Tak salah pun kita berhibur, tapi kalau berlebihan boleh jejaskan maruah. Tapi kalau kita ikut betul-betul, maruah diri kita akan terpelihara. Yang keempat adalah menghasilkan hiburan yang selari dengan akhlak Islam. Jadi hiburan kita tu kena dengan akhlak. Tak larilah maksudnya bila tengok filem, bila menonton filem, bila mendengar lagu ataupun bila buat tarian masih lagi selari dengan akhlak Islam. Bila buat zumba masih lagi dalam kelompok wanita semuanya, dalam keadaan bilik yang tertutup apa semua boleh, tak ada masalah. Masih lagi dalam akhlak Islam lah tu, tidak ada pergaulan bebas, tidak menimbulkan fitnah. Maka itu kepentingan kita menjaga adab dan etika dalam hiburan.
Kemudian 3.4.4 ialah hiburan dalam kehidupan. Hiburan dalam kehidupan ini anak-anak, contohnya macam mana, apa tujuan, lebih kepada garis panduan yang kita perlu patuhi lah untuk kita berhibur. Pertama, kita kalau nak berhibur ni dengan tujuan untuk perkara yang baik. Perkara yang baik, kita contohnya kita buat konsert untuk tabung amal ke, kita buat konsert ni adalah untuk selawat yang membawa cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad, maka itu adalah tujuannya, adalah perkara baik. Yang kedua, betulkan niat mengadakan program ni bukan untuk popular, bukan untuk kau untung yang banyak, untuk menindas orang lain, tapi sebenarnya adalah untuk mendapat redha Allah. Mudahan dengan hiburan kita buat, dengan filem yang kita buat, membawa orang makin dekat dengan Islam, maka untuk redha Allah, bukan dengan orang kata aku buat ni untuk kejutan yang bila rare, orang kata tak pernah dibuat orang, maka pasti kutipan ni pun meletup-letup, maka itu bukan untuk keredaan Allah SWT. Biar ada matlamat kenapa kita buat hiburan itu. Okay. Yang ketiga, program adalah mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa. Perlu mohon dulu, kena ikut SOP, macam mana utamanya musim sekarang ni, apa peraturan yang digariskan oleh pihak berkuasa, so ikut. Jangan main hentam saja, mentang kita nak buat program hiburan, niat kita betul, tapi dari sudut peraturan salah. Niat kita nak buat tabung amal tapi tak pernah memohon dengan pihak berkuasa, maka tetap jadi salah. Yang keempat, memakai pakaian sopan dan menutup aurat. Lelaki ke perempuan, kita tetap kena pakai pakaian sopan dan menutup aurat, sebab itu adalah benda yang tetap tak boleh ubah. Dah fix dah benda tu. Aurat lelaki macam mana, aurat perempuan macam mana, hubungan lelaki dengan lelaki macam mana, hubungan perempuan dengan perempuan macam mana, apatah lagi hubungan lelaki dan perempuan macam mana. Maka kita kena ikut garis panduan itu. Kemudian yang kelima, tidak ada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Perlu ada, kita kena buatlah peraturan, kalau lelaki dekat bahagian mana, perempuan dekat bahagian mana, supaya tidak bercampur ketika kita ikut program hiburan itu. Yang keenam, lirik lagu yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Tidak ada pemujaan kepada manusia, tidak ada orang kata mendukung ataupun menyokong orang fasik, orang-orang zalim, maka itu kita kena perhatikan betul-betul lirik lagu tu adakah membawa kepada putus asa, membawa kepada ketidakpercayaan kepada hari akhirat, maka itu adalah semua yang bercanggah, membawa kepada ajakan ataupun merangsang nafsu manusia, maka itu tidak dibenarkan. Ikut betul-betul. Yang ketujuh, gaya persembahan yang tidak mengundang maksiat. Mungkin ada tarian yang menggairahkan yang dilakukan oleh penyanyi wanita, maka itu tak boleh. Sebab wanita ini dimuliakan dalam Islam. Maka kita kena berhati-hati, jangan membuat sesuatu yang mengundang maksiat, memakai pakaian seksi ketika berhibur, lenggok suara yang mungkin menaikkan nafsu, maka itu tidak dibenarkan. Dan yang ke-8, menghormati waktu solat. Bila buat program, pastikan dia tidak mengganggu waktu solat. Jangan tengah-tengah program tu azan berkumandang dan kita masih lagi on dengan kita punya hiburan. Maka itu adalah garis panduan yang perlu dipatuhi. Kita kena hormat waktu solat. Yang ke-9, bila ada kutipan wang, kita kena amanah. Tak boleh kita, orang kata, ambil wang itu untuk kegunaan peribadi. Maka kita kena guna betul-betul. Kalau kita buat program tu atas dasar tabung amal, maka berapa, biar jelas. Jangan ada putar belik ataupun jangan ada kekeliruan, kekaburan. Banyak kita bagi sikit je, yang kita ambil lagi banyak daripada yang kita bagi pada amal, tujuan amal tadi. Maka kena berhati-hati, kena amanah, semua tu dalam perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-10, kita kena memastikan kemudahan awam mencukupi untuk keselesaan hadirin yang datang program kita. Mungkin kita kena sediakan tandas, kita kena sediakan tempat solat, kita kena sediakan tempat untuk kemudahan-kemudahan yang mungkin membawa keselesaan kepada orang yang datang, hadirin yang datang. Mungkin di tempat kita buka tempat atau kios yang boleh menyediakan minuman, makanan dan sebagainya untuk kegunaan. Jadi itu adalah antara garis panduan dalam berhibur. Sebenarnya ada satu lagi subtopik 3.4.5, aplikasi hiburan sebagai ibadah, tapi anak-anak boleh rujuk dalam buku teks dia sebagai sesi
sesi muhasabah lah, yang mana kita rasa kita buat, yang pernah kita buat semasa kita berhibur. So itu anak-anak boleh tik sendiri dalam buku teks. Jadi saya kira hampir 30 minit untuk tajuk ini, dan insyaAllah tidak ada bahagian pertama dan bahagian kedua. Inilah satu siri sahaja untuk hiburan menurut Islam ini. Alhamdulillah selesai dan mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi untuk tajuk terakhir, untuk pelajaran ke-13, juga tajuk menarik, iaitu kesenian menurut Islam. Jumpa lagi anak-anak. Bye. Assalamualaikum.